Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 18 Oktober 2020. Hari ini bersama saya Ismail Adnan dan saya Mahul Gambang. Berikut paparan utama malam ini. Kadar kebolehjangkitan COVID-19 berjaya dikurangkan meskipun jumlah jangkitan meningkat, namun bukan secara mendadak. 701 kes sembuh direkodkan hari ini, paling tinggi sejak pandemik menular. Baiklah, kadar kebolehjangkitan virus COVID-19 atau nilai R0 kini berkurangan kepada 1.5 berbanding ketika permulaan gelombang ketiga pada 2.2. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Julai lalu nilai RO mencatat sifar namun meningkat 1.7 sejak 7 September lalu susulan peningkatan kes positif di Kedah dan Sabah. Gelombang ketiga wabak COVID-19 di Malaysia ini sememangnya lebih mencabar walaupun kita lebih bersedia daripada segi kapasiti dan tindakan kesihatan awam yang dijalankan. Nilai R pada permulaan gelombang ketiga iaitu pada 20 September 2020 adalah 2.2 iaitu R0 gelombang ketiga kita memula dengan 2.2. Tetapi dalam tempoh 4 minggu, ia telah pun diturunkan kepada 1.5. Jadi di antara 1.3 hingga 1.5. Ini bermakna setakat ini, usaha yang dijalankan telah berjaya mengelakkan daripada peningkatan kes secara mendadak seperti dalam graf unjuran ini, iaitu garis R iaitu bersamaan 2.2. Susulan itu, Kementerian Kesihatan menjangkakan kes harian COVID-19 kekal meningkat tetapi bukan secara mendadak. Ia berikutan garisan unjuran nilai RO di negara ini adalah di 1.5 walaupun kes dilaporkan setiap hari. Jika rantaian jangkitan dapat diputuskan, ia akan mengawal penularan dan nilai RO juga akan turun lebih rendah daripada 1.0 sehingga kurang daripada 0.3. Sebagai contoh, jika nilai R4 bermakna setiap seorang kes positif boleh menyebarkan penyakit kepada 4 individu lain dalam satu tempoh kebolehjangkitan. Sementara itu, 701 kes sembuh direkodkan hari ini, tertinggi sejak COVID-19 menular, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 13,262 bersamaan 64.7% daripada keseluruhan kes. Kes baharu pula 871 juga yang tertinggi setakat ini, menjadikan jumlah kumulatif kes positif 20,498 kes, manakala 7 kes kematian dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif 187. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri-negeri. Empat lagi kluster baharu COVID-19 dikenal pasti hari ini di 5 negeri. Kluster tersebut ialah kluster bah layangan, kluster Alma, kluster auto dan kluster penjara Kepayan. Kluster bah layang melibatkan wilayah Persekutuan Labuan dan daerah Rembau di Negeri Sembilan. Ia turut melibatkan 13 kes yang dikesan positif COVID-19. Kluster Alma pula melibatkan daerah Seberang Perai Selatan dan Seberang Perai Tengah di Negeri Pulau Pinang dengan 7
kes yang dikesan positif. Kluster auto dikesan di daerah Petaling, Kuala Langat dan Kelang di Negeri Selangor serta daerah Seremban di Negeri Sembilan. Sebanyak 9 kes positif COVID-19 telah dikesan di bawah kluster berkenaan. Kluster penjara Kepayan di Kota Kinabalu mencatatkan 49 kes positif. Sementara itu, sebanyak 97 kes baharu hari ini adalah daripada kluster Tembok, kluster penjara Reman, kluster penjara Seberang Perai dan kluster penjara Kepayan. Kes-kes ini memang terasing di dalam penjara dan tidak menjangkiti masyarakat. Manakala negeri-negeri di Lembah Kelang pula merangkumi 9.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Jika dilihat pecahan utama jumlah kes hari ini, negeri Sabah terus mencatatkan jumlah kes tertinggi iaitu 702 kes, iaitu bersama dengan 0.86%. 80.6% daripada keseluruhan kes. Ini memandangkan lebih ramai individu yang telah disaring di lapangan. Sejak bermulanya pandemik, sejumlah 251,030 individu telah disaring di negeri Sabah. Mengambil kira kes jangkitan baharu selain permohonan MKN Negeri dan nasihat Kementerian Kesihatan, tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di penjara Alustar dilanjutkan selama 14 hari. PKPD di kawasan itu yang bermula pada 5 Oktober lalu dilanjutkan bermula 12:01 tengah malam ini sehingga 1 November depan. Kita tahu kluster penjara itu kluster Tembok, kluster Benteng merupakan penyumbang besar, mungkin terbesar di dalam jumlah kes COVID positif di negara kita. Jadi pelaksanaan PKPD adalah untuk membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di dalam kawasan tersebut, di dalam kawasan penjara, serta bagi membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan. Sehingga 17 Oktober lalu, sebanyak 1,178 kes positif COVID-19 direkodkan di kawasan tersebut melibatkan 1,137 tahanan dan 41 kaki tangan penjara. Dalam pada itu, isu kebenaran bekerja dari rumah ketika tempoh PKPB akan dibincangkan dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara. Ia berikutan wujudnya 3 kluster baru di Lembah Kelang kerana penularan di tempat kerja. Kita memohon daripada majikan-majikan supaya membenarkan pekerja-pekerja ini bekerja daripada rumah. Tapi sekarang sudah berlaku kes seperti ini. Saya akan bawa di dalam mesyuarat khas ataupun sidang khas MKN yang dikemusikan oleh Yang Amat Perdana Menteri yang bersidang setiap hari untuk kita bawa kes ini ke dalam mesyuarat tersebut supaya mesyuarat boleh membuat keputusan. Mengenai operasi pematuhan, semalam 661 individu ditahan kerana ingkar PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 632 individu telah dikompaun, 27 pula direman dan 2 dijamin. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, antara kesalahan paling tinggi ialah tidak memakai pelitup muka dengan jumlah 223 kes dan penjarakan fizikal 191 kes. Pada masa sama, 497 pendatang asing tanpa izin parti dan 28 tekong ditangkap di Sarawak. Bagi kawalan daratan, sebanyak 6 operasi dilaksanakan, iaitu Ops Awas atau Keris Parang, Ops Kerangka, Ops Suluh Kenyalang, Ops Jaga Kawan, Ops Awas atau Batas dan Ops Benteng. PGA juga turut mengadakan kawalan di 11 pos tetap dan 29 pos baru di lokasi-lokasi tambahan bagi Ops Benteng. Bagi Ops Benteng, di darat sebanyak 6
SJR Sekatan Jalan Raya telah dilaksanakan, iaitu di Lundu, Bau, Padawan, Sirian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Pemantauan parti juga turut dilaksanakan di lorong-lorong tikus yang telah dikenal pasti. Bagi kawalan perairan, pasukan keselamatan memberi fokus kepada kawasan 34,570 km persegi dengan tumpuan di kawasan perairan Tanjung Datuk. Hari ini hari kelima pelaksanaan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Adakah masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengawal penularan COVID-19? Ikuti laporan wartawan Vimala Kasturi Virasami yang membuat tinjauan di salah satu lokasi Sekatan Jalan Raya di Ibu Negara. Sebab banyak tempat nak beli barang dapur. Itu sajalah, saya rasa memang patutlah, wajarlah dia adakan Sekatan Jalan Raya di sini. Sekatan Jalan Raya SJR di Jalan Seri Sentosa 8 ini melibatkan penugasan 8 anggota polis, 3 anggota ATM dan seorang pegawai. Mereka bertugas secara bergilir 24 jam sehari bagi mengawal pergerakan tidak penting dan pematuhan SOP mencegah COVID-19 selaras pelaksanaan PKPB di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya sejak 14 Oktober lalu. Menurut pegawai bertugas, setakat hari ini, pematuhan pada tahap memuaskan dan kebanyakan pergerakan atas dasar kerja dan membeli barang keperluan sahaja. Peniaga yang ditemui berkata mereka akur dengan sekatan pergerakan meskipun sedikit sebanyak menjejaskan jualan mereka. Tugas polis memang bagus sebab dia membuatkan supaya sempadan dan sempadan dijaga dengan bagus sebab tidak ada penjangkitan yang berlakon dengan cara berluasa. Sekatan yang dekat sini bisnes okey, pasal ada orang masuk, dia pasal dia tak nak melalui sekatan tu, dia singgah kat sini, dia belilah makanan kan. Tapi untuk keseluruhan apa dia berlaku PKPB ni, bisnes kurang. Hari kelima pelaksanaan Sekatan Jalan Raya susulan PKPB di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Kini saya berada di Sekatan Jalan Raya Jalan Seri Sentosa 8 iaitu di Kuala Lumpur dan ini merupakan sempadan antara Kuala Lumpur dan juga Selangor. Setakat ini aliran trafik lancar walaupun ada sedikit peningkatan dari segi jumlah kenderaan. Dan kepada anda, teruskan patuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan jangan lupa untuk menghargai pengorbanan petugas barisan hadapan. Vimala Kasturi Virasami, Berita RTM. Selain pasar tani setiap Ahad, pasar harian turut menjadi tumpuan orang ramai di Lembah Kelang. Wartawan Fabian William yang membuat tinjauan di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya mendapati semua pengunjung mematuhi SOP ditetapkan. Mereka memakai pelitup separuh muka selain mencatat butiran peribadi pada pintu masuk premis. William, Berita RTM. Berbeza di Baling, Kedah, seorang pekerja kilang menjadi individu pertama ditahan kerana ingkar Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB Kampung Padang Cik Mas. Suspek berusia 43 tahun itu juga didakwa bertindak agresif dengan menghayun cangkul ke arah anggota polis. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Said Basri Said Ali berkata, dalam kejadian pukul 10.40 pagi itu, suspek didapati merakam gambar anggota polis yang sedang bertugas kerana marah tidak dibenarkan keluar dari zon PKPB yang dikuatkuasa sehingga 31 Oktober ini. Anggota polis kemudian mengekori suspek sehingga ke hadapan rumahnya bagi membuat penahanan. Bagaimanapun, suspek memarahi anggota polis terbabit dan cuba menyerang menggunakan cangkul. Anggota terlibat terpaksa bergelut dengan suspek sebelum berjaya ditahan. Polis akan mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek di Mahkamah Baling esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Ribut landa 3 kampung, lebih 25 buah rumah rosak. Penduduk mohon bantuan, perinciannya selepas ini.
Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Namun, di kawasan perairan, angin terus bertiup dengan agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengamas kini amaran angin kencang serta lok bergelora kategori pertama yang melibatkan kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North, Layang, Palawan dan juga di Labuan yang turut melibatkan kawasan perairan di barat negeri Sabah. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukar dan rekreasi laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 22 Oktober 2020. Keadaan cuaca semasa pada ketika ini di utara semenanjung Malaysia, di negeri Kedah dan Perlis, hujan di satu tempat kini sedang berlaku. Manakala di Hulu Perak, Kelantan dan juga Terengganu, hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Di negeri-negeri lain, alhamdulillah tiada hujan yang berlaku pada ketika ini. Namun menjelang ke esok pagi di utara semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, begitu juga di bahagian barat negeri Johor, kita jangkakan hujan akan berlaku apabila hujan yang akan terbentuk di kawasan perairan perlahan-lahan memasuki ke kawasan daratan menjelang ke esok pagi. Bagi negeri Sabah pada ketika ini tiada hujan yang berlaku dalam keadaan yang agak mendung, dan keadaan yang berbeza pula berlaku di negeri Sarawak yang mana hujan beserta ribut petir kini sedang berlaku yang melibatkan di kawasan bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan juga di bahagian Kapit. Keadaan lembap ini, hujan serta petir ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Dan besok 19 Oktober, negeri Sabah akan mengalami cuaca yang lebih lembap daripada biasa. Hujan lebat yang berterusan dijangkakan akan berlaku di bahagian Kudat, Sandakan dan juga di bahagian pantai barat. Hujan lebat ini kita jangkakan akan bermula besok sehingga ke 20 Oktober 2020. Dan harus diingatkan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita bersua kembali. Persiapan awal sudah dilakukan bagi menghadapi musim tengkujuh yang dijangka menyebabkan banjir di negeri-negeri pantai timur semenanjung. Ia termasuk penyediaan lebih 5,000 pusat pemindahan sementara PPS yang boleh menampung sehingga 1.5 juta penduduk terjejas selaras keperluan norma baharu berikutan pandemik COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Mohammad Rizwan Mat Yusof berkata, persediaan itu cukup untuk menampung keperluan bencana banjir sehingga Mac tahun depan, iaitu penamat musim tengkujuh. Contoh, kita sedang membuat perolehan tertentu, makanan, bentuk barang makanan, kemah-kemah, kita dah pun membuat perolehan. Dan juga kita menambah baik aset-aset lain, contoh bot, 4-wheel drive dan beberapa lagi macam truk dan sebagainya.
Jelasnya petugas yang bertanggungjawab menguruskan pemindahan penduduk akan dibekalkan dengan peralatan perlindungan diri bagi mengelakkan jangkitan COVID-19. Sementara itu, ribut dan hujan lebat kira-kira sejam menyebabkan lebih 25 buah rumah di 3 kampung iaitu Kampung Parit, Kampung Likung dan Kampung Kubang Kacang, Kelantan mengalami kerosakan. Kejadian pada 3.30 petang itu menyebabkan bumbung rumah penduduk diterbangkan angin dan struktur binaan rumah rosak akibat dihempap pokok. Seorang penduduk Muhammad Cik Bakar, 55 tahun berkata, semasa kejadian dia berada di dapur sebelum dikejutkan bunyi kilat dan pusaran angin menerbangkan bumbung rumahnya. Air hujan yang masuk ke dalam rumah menyebabkan perabot dan barang elektrik rosak. Masa tu saya duduk dapur, nak pasang pintu dapur tu, betul-betul buang mari dengan sungguh kuat. Tengok-tengok rumah keluar habis. Saya pun tak ada rumah juga balik tu. Anak ayak lah, anak ada rumah. Tengok-tengok tu bateri sakat lah. Kira rosak lah bahagian dapur tu. Wakil penduduk berharap pihak berwajib tampil melihat kerosakan dan membantu sekiranya perlu. Saya mohon kepada pihak-pihak tertentu agar tampil memberi sumbangan kepada mangsa-mangsa ribut petang semalam. Polis Johor sudah mengenal pasti seramai 45 individu daripada 80 pengikut fahaman Hizbut Tahrir Malaysia (HTM) termasuk ketua mereka di Johor, Salahuddin Mashkuri. Menerusi kerjasama dengan Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, polis akan menggempur markas gerakan fahaman itu dalam tempoh terdekat. Saya akan memastikan Jabatan Agama mengambil tindakan tegas dan tidak ada lagi amaran sebagainya, tuan-tuan. So, kalau nak keluar statement lain kali, tuan-tuan beritahu kat Hizbut Tahrir, tanda tangan. Suruh dia punya presiden tanda tangan. Jangan hanya sekadar tulis Pusat Media Hizbut Tahrir Malaysia. Kalau ada keberanian lah. Beliau mengulas perkara itu selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor. Semalam, HTM mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa gerakan mereka bercanggah dengan ajaran Islam. Sementara itu, 3 individu termasuk pasangan suami isteri maut dalam kemalangan melibatkan 2 kenderaan di kilometer 88 Jalan Ipoh, Kuala Lumpur 11 pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Wan Azharuddin Wan Ismail, mangsa Muhammad Tahir Junus, 64 tahun dan Nur Aini Muhammad Sam, 56 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Manakala seorang lagi mangsa Muhammad Ridwan Ismail meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Slim River. Siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku semasa kereta dipandu oleh Muhammad Ridwan dalam perjalanan dari Subang Jaya menghala ke Teluk Intan, Perak, hilang kawalan dan masuk ke laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kereta dinaiki pasangan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Tok Uban berjaya dipindahkan dalam tempoh yang singkat. Masalah gajah liar selesai, laporannya seketika nanti. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor hari ini dibenarkan pulang setelah sembuh akibat COVID-19 di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Sejurus keluar dalam satu kenyataan, beliau memberi komitmen kepada rakyat Sabah bahawa kerajaan negeri sedaya upaya untuk membendung penularan wabak COVID-19. Datuk Seri Haji Ji mengingatkan rakyat untuk terus berdisiplin dan sentiasa mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan. Turut dibenarkan pulang ialah isteri beliau, Datin Sri Julia Salak. Ketua Menteri menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua petugas yang merawat beliau dan isteri. Beliau turut mendoakan kesembuhan dan kesihatan kepada petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus berkorban masa dan tenaga bagi membendung penularan COVID-19.
Sejak bermulanya penularan COVID-19 sehingga sekarang, kerajaan telah menjalankan ujian pengesanan COVID-19 ke atas 251,030 individu di Sabah. Kadar positif COVID-19 negeri Sabah adalah sebanyak 2.96%. Pada 18 Oktober 2020, kumulatif kes COVID-19 di Sabah adalah sebanyak 7,439, iaitu sebanyak 36.3% daripada jumlah kumulatif kes di Malaysia. Hari ini Sabah melaporkan kes yang tertinggi iaitu 702 kes bersama dengan 80.6% daripada jumlah kes hari ini. Lonjakan jumlah kes yang tinggi ini adalah berikutan pelaporan sampel daripada Sabah yang dihantar ke Institut Penyidikan Perubatan dalam jumlah yang besar. Taman-taman awam dan pusat rekreasi dalam kawasan Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ Selangor dibuka semula hari ini selepas dibenarkan semula beroperasi semasa PKPB. Bagaimanapun, pembukaannya hanya bagi aktiviti sukan persendirian dan kumpulan yang tidak melebihi 10 orang. Wartawan Ikhwan Samsudin melaporkan. Kesempatan hujung minggu ini digunakan warga Petaling Jaya untuk melakukan aktiviti luar. Tinjauan kami di Hutan Pendidikan Bukit Gasing menunjukkan pengunjung mengimbas kod QR di pintu masuk sebelum memulakan aktiviti. Bagi mengelak dari bertembung dan bersesak di satu-satu lokasi, denai dibahagi kepada dua. So as you can see that they actually segregated it in and out, so we can follow the trail. So but after we going in, so it's like you can free to move lah, so it's still pretty good. Tinjauan kami seterusnya ke Taman Tasik Jaya. Fasiliti yang dibenar adalah terhad serta tiada aktiviti berkumpulan diluluskan. Tandas, peralatan senaman dan mainan tidak dibenar digunakan. For me lah, just maintain the social distance lah. Like macam tadi I tengah job pun, people wish me morning, I just say okay, good morning, that's all. There's no any, you stand and talk to them about some stories and all, no lah. I just say hi, okay, just go, just don't have some close contact. Pemeriksaan rawak dan berkala dilakukan penguatkuasa MBPJ bagi memastikan pematuhan SOP dan penjarakan fizikal dilaksanakan oleh pengunjung. Semasa saya datang tu, macam biasalah, kalau kita pergi mana-mana pun ada penguatkuasaan di mana kita kena scan dan sebagainya. Jadi kat tempat kawasan macam ni, saya tengok dijaga dengan baiklah sebab masih ada yang lalu-lalang dan diorang buat rondaan. Nak tengok kita mesti jaga kita punya jarak 1 meter dengan penjarakan sosial tu. Jelas, kepekaan orang ramai terhadap pematuhan SOP semakin meningkat dan diharap dapat menyokong usaha kerajaan untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Kebenaran aktiviti luar di beberapa lokasi di Petaling Jaya boleh dimanfaatkan sebagai cara untuk menjaga diri daripada COVID-19. Pun begitu, kelonggaran yang diberikan kerajaan ini perlulah dipatuhi dengan SOP dan juga penjarakan fizikal sedia ada. Bersenam-bersenam juga, SOP kena jaga. Ikhwan Samsudin, Berita RTM. Operasi memindahkan seekor gajah jantan dari Kampung Tok Uban, Kuala Krai, Kelantan berjalan lancar melibatkan 25 kaki tangan pelbagai agensi. Gajah dinamakan Awang Tok Uban itu akan dilepaskan ke habitat baharu di Taman Negara bagi mengelak ia memasuki perkampungan dan ladang penduduk untuk mencari makanan. Petugas terlibat di dalam proses pemindahan gajah liar ini terdiri daripada Jabatan Perhilitan Kelantan, Terengganu dan Johor serta Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang. Pelibatan 4 ekor gajah denak membolehkan gajah liar itu dijinakkan sepanjang proses pemindahan yang selesai dalam tempoh singkat. Gajah-gajah ni dia dah kurang habitat dia, habitat asal dia. Kawasan dia nak cari makan, kawasan nak berlindung, dia nak mandi, dia nak minum kan. Jadi dia cuma mencari perkara asal untuk dia survive, itu saja. Cumanya dia berlaku konflik dekat sini, pertembungan keperluan antara manusia dan juga gajah tu sendiri. Jadi kita kena sepakatlah, semua pihak kena sepakat untuk kita tengok isu ni dan kita kena selesaikanlah. Kita tak nak gajah kita tak ada dah lagi 5 tahun 10 tahun kan.
Awang Tok Uban yang dianggarkan berusia lebih 30 tahun ditangkap pada 12 Oktober lalu selepas penduduk membuat laporan tentang kehadiran gajah liar. Beberapa ekor lagi gajah liar dari hutan simpan Latar Rek akan ditangkap dalam tempoh terdekat bagi melindungi keselamatan penduduk daripada ancaman gajah liar. Masa depan Malaysia Airlines berhad menjadi tanda tanya. Khazanah Nasional selaku pemegang saham tunggal syarikat tersebut diberi pilihan sama ada meneruskan suntikan dana seperti dilakukan selama lebih 2 dekad atau melepaskan sepenuhnya pegangan terhadap syarikat penerbangan itu. Menurut penganalisis bebas Brandon Sobey, cadangan untuk menutup operasi Malaysia Airlines dengan melakukan pemindahan aset kepada anak syarikat miliknya iaitu Firefly perlu dipertimbangkan. Pelan tersebut dilihat sebagai jalan terbaik untuk syarikat tersebut melakukan penetapan semula atau reset. If option 1 doesn't work out with the leasing companies, is to basically shut down Malaysia Airlines Berhad and move the airline over to another company. In this case, they would use Firefly, which is a separate subsidiary with its own operator certificate. And if that happened, basically what would happen is they would cancel all the contracts that are in place now under Malaysia Airlines Berhad and renegotiate new contracts with new suppliers under Firefly and restart the airline over Firefly. Sementara itu, penganalisis Endau Analytics Syukur Yusof berpendapat Firefly mungkin berdepan permulaan sukar sekiranya mengambil alih peranan Malaysia Airlines sebagai syarikat penerbangan nasional. Ini memandangkan saiz operasi syarikat tersebut lebih kecil dengan memberi tumpuan terhadap penerbangan domestik. Payah untuk membangunkan apa-apa pun. Syarikat Firefly tidak mungkin mendapat support yang lebih dari segi untuk meluaskan penerbangan ke luar negeri melainkan di rantau ini. Tapi kalau ke international ya, dari long haul flight, mungkin itu mungkin payah untuk mereka kerana ia merupakan syarikat yang kecil saja. Waktu ini cuma 10-12 pesawat turboprop yang ada. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Aviation Group, Kapten Izham Ismail, baru-baru ini melaporkan pihaknya masih lagi berunding bagi mendapatkan kata sepakat pemegang taruh. Selamat beristirahat dan selamat berhujung minggu. Kita mulakan segmen sukan dengan perkembangan ini. Susulan pengumuman Majlis Keselamatan Negara MKN bahawa aktiviti gimnasium, padang bola sepak komersial dan pusat futsal dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB akan dibenarkan beroperasi semula mulai Isnin ini. Pengendali pusat-pusat futsal dan gimnasium walaupun menyambut baik keputusan pihak kerajaan, namun mereka masih lagi was-was untuk memulakan semula operasi apabila jumlah kes harian kian meningkat. MKN semalam mengumumkan aktiviti di padang bola sepak komersial dan pusat futsal dibenarkan tetapi hanya bagi tujuan latihan dan terhad kepada 10 peserta pada satu-satu masa. Dalam pada itu, pengendali Republic of Futsal Ebenezer Lasal menyatakan dengan peningkatan kes di kawasan Lembah Kelang, mereka masih dalam pertimbangan untuk pembukaan semula. I wouldn't say that I agree or disagree, but I have to see the check and balance in the sense that safety of my own staff's well-being, the public safety, and also on the other hand, I got to be concerned on our business itself. So in that sense, ROF, Republic of Futsal, we still will continue to monitor the cases and will remain close actually until this coming Wednesday. Selain peningkatan kes, Ebenezer turut berkata pelaksanaan prosedur standard operasi SOP lebih ketat yang menyebabkan tidak dapat menyempurnakan permintaan pengguna dan menjejaskan pendapatannya juga salah satu sebab untuk kekal tutup buat sementara waktu. The response from the customers seems to be quite low and the SOPs are strict. Because most of the customers, they want to come here and just have a social game among their friends and play a friendly match and stuff. So which is
which is not allowed to do so. So we will weigh in the risk and also our business point of view. Menurutnya, pusat futsal yang terletak di Petaling Jaya itu akan kekal tutup untuk beberapa hari lagi sehingga memuktamadkan SOP yang lebih ketat dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19. Senada dengan pengendali pusat futsal, seorang pengendali gimnasium ekstrim hardcore di Wangsa Maju, Muhammad Imran Harun. Beliau menyatakan pembukaan semula operasi adalah terletak pada pengusaha-pengusaha pusat fasiliti sukan itu sendiri. Kebenaran beroperasi ini telah diberikan dan ianya terpulang kepada pengusaha-pengusaha gimnasium sama ada untuk kembali berniaga atau tunggu sehingga tamatnya PKP atau adanya penurunan kes. Perlu atau tidak, ianya bergantung pada budi bicara pengusaha-pengusaha gimnasium itu sendiri. Untuk gimnasium saya masih lagi memerhati kes-kes harian di Kuala Lumpur dan Selangor sebelum membuat keputusan untuk membuka kembali perniagaan. Tanggungjawab ini adalah dua hala. Sama-sama kita patuhi SOP yang telah ditetapkan. Menurutnya, walaupun pendapatan agak terjejas ditambah lagi dengan berakhirnya moratorium, beliau masih memilih untuk menitik beratkan keselamatan pihak pengendali dan juga pelanggan. Ratu Gimnas Negara Farah N. Abdul Hadi mengambil sikap berkecuali dan tidak mahu terbabit dalam kemelut dalaman yang melanda Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF ketika ini. Gimnas berusia 25 tahun itu berkata, beliau menumpukan latihan dan persediaan ke Sukan Olimpik Tokyo tahun depan berbanding memihak kepada mana-mana individu atau terpalit dengan politik dalaman persekutuan tersebut. Berbaki kira-kira 10 bulan menjelang Tamasya Olimpik yang dijadual berlangsung pada Julai tahun depan, Farah N lebih berminat dalam misi mencipta kejayaan pada Tamasya sukan terbesar dunia itu berbanding memikirkan masalah MGF. Pun begitu, konflik itu tidak mengganggu latihannya kerana program dikendalikan Majlis Sukan Negara MSN. Minggu lalu, MGF berdepan pergolakan selepas 7 ahli gabungannya menyatakan usul hilang kepercayaan terhadap presidennya, Rachel Lau, dan menggesa diadakan mesyuarat agung luar biasa EGM. Dalam pada itu, Farah N menegaskan dalam apa jua situasi, badan induk itu perlu kembali kepada landasan asalnya dalam memayungi atlet gimnastik dan membangunkan sukan tersebut di Malaysia. Tempatan, selepas Liga Malaysia melabuhkan tirai dan skuad Lang Merah dinobatkan sebagai naib juara Liga Super 2020, para pemain dan pegawai pasukan Kedah dibawa bercuti ke Langkawi bagi mengukuhkan persefahaman antara satu sama lain. Setiausaha Kehormat Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Firdaus Ahmad berkata meskipun berdepan pelbagai isu yang menghimpit persatuan, usaha berkenaan diharap dapat memberi kelegaan kepada mereka yang telah bertungkus lumus dalam saingan Liga. Ini antara yang contribution kecil yang kita buat supaya semangat mereka enjoy, mentaliti mereka kembali di tahap yang terbaik dan kerjasama antara pengurusan dan juga player itu nampak lebih rapat. Dalam perkembangan lain, pengendali pasukan Kedah Aidil Syahrin Sahak kini fokus mengorak langkah lebih jauh dalam saingan Piala Malaysia musim baharu yang dijadual bermula 6 November ini. We will just do our best. Kita just always take one game at a time. Kita belum tahu lagi siapa kita akan berjumpa. Jadi kita pun belum tahu lagi untuk tahun depan siapa yang akan datang atau pergi. Seorang lelaki di Kuantan, Pahang mengumpul lebih 3,000 figura animasi sebagai hobi. Koleksi Muhammad Sakri Muhammad Yunus, 42 tahun, termasuk Transformers, The Avengers, Dragon Ball, Upin dan Ipin serta Bobo Boy. Beliau mengumpul figura berkenaan sejak zaman sekolah rendah lagi. Ini pula video tarian tangan yang dipersembahkan oleh beberapa individu. Video dimuat naik satu akaun di Twitter dikenali sebagai Satisfying Pop. Rata-rata warganet terpesona dan kagum dengan persembahan tarian tangan ini. Seorang lelaki dikenali sebagai K. Azman memuat naik gambar dan video petai gergasi di media sosial. Petai itu agak unik kerana saiznya yang besar berbanding petai biasa. Ramai warganet meluahkan rasa terkejut. Bagaimanapun tidak pasti di mana video itu dirakam.
seterusnya dalam Beat Diva, baru-baru ini heboh cerita tentang golongan artis menerima suntikan modal daripada sumber meragukan. Ya, berdasarkan pengalaman sendiri ditipu syarikat pelancongan umrah palsu, pelawak dan penyanyi terkenal Aceh mahu golongan artis lebih berhati-hati. Jelasnya memandangkan artis ramai pengikut, banyak pihak cuba mengambil kesempatan sekiranya mereka tidak berhati-hati. Kadang-kadang ada juga bisnes sendiri tapi orang nampak bisnes tu sangat baik. Bisnes tu boleh pergi jauh. Tapi di belakangnya hadir orang-orang yang tak sepatutnya, yang kita pun tak kenal latar belakangnya untuk mengembangkan lagi bisnes itu. Tapi kita pun bila untuk mengembangkan bisnes tu kita rasa macam bagus ni. Tapi mungkin di belakangnya kita pun tak tahu. Mungkin yang menyuntik modalnya tu daripada mana. So pada diri saya juga, saya pun kena berhati-hati selepas ni. Pelantun lagu Anak dan Sakit itu ditemui media pada majlis pemberian sumbangan sebahagian hasil jualan produk Sugar Bomb berjumlah RM15,000 kepada Makmal Penyelidikan Kanser Universiti Putra Malaysia baru-baru ini. Selepas menempa kejayaan dengan lagu Menyemai Kemungkinan daripada album Riwayat, kini kumpulan Salam Music tampil dengan single terbaru mereka berjudul Molek. Salam, salah seorang anggota kumpulan, berkata fokus utama lagu tersebut adalah untuk menghargai kecantikan semula jadi wanita Nusantara meskipun didengar seperti sebuah lagu romantis. Lagu Molek ini ditujukan kepada semua gadis-gadis Nusantara yang di luar sana, tidak kiralah bangsa, agama ataupun budaya. Melalui lagu ini, kami ingin menyampaikan mesej bahawa kita haruslah menghargai kecantikan semula jadi yang dikurniakan kepada kita dan tidaklah terlalu bergantung kepada produk-produk kecantikan. Salam juga menyatakan kecantikan serta keindahan Pulau Langkawi menjadi pilihannya untuk lokasi penggambaran muzik video Molek awal tahun ini. Kepada semua yang telah menonton MV lagu Molek di laman YouTube yang kini sudah mencecah hampir 100,000 views dalam masa 2 minggu. Terima kasih banyak-banyak. Mengenai perancangan masa depan, Salam Music sedang menyiapkan pelan jelajah album Riwayat sejurus wabak COVID-19 selesai. Laporan itu mengakhiri berita perdana edisi 18 Oktober. Jadikan mengimbas My Sejahtera sebagai kebiasaan untuk rekod kemasukan premis yang dikunjungi. Juga amalkan cegah dari awal, amal norma baharu, patuhi SOP dan sentiasa pantau status kesihatan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam hormat dan jumpa lagi.